Assalamualaikum, bersama saya Taufik Hassan dalam edisi Berita Selatan 7 Oktober 2014. Sebanyak 14 ekor lembu dikorbankan dan diagihkan oleh Johor Corporation Jacobs kepada golongan fakir miskin dan komuniti Islam di kawasan sekitar Pasir Gudang sempena Hari Raya Aidiladha kali ini. Kerjasama bersama penduduk menjalankan ibadah korban hasil sumbangan pelbagai pihak itu merupakan konsep yang dibawa Jacob bagi mengeratkan silaturahim. Menurut Presiden dan Ketua Eksekutif Jacob, Datuk Kamaruzaman Abu Kasim, pelaksanaan aktiviti ibadah korban bersama penduduk setempat ini merupakan salah satu objektif Jacob, membangunkan masjid-masjid bagi memberi kemudahan kepada rakyat. Jadi ini adalah konsep yang dibawa oleh Johor Corporation di mana setakat ini kita ada 5 masjid yang telah kita bangunkan dan kita uruskan. Terdapat 3 di Pasir Gudang, 2 di Johor Bahru, 1 di Kota Raya dan 1 lagi di Laken Central. Dan ada 1 lagi dalam pembinaan iaitu di Bandar Dato' On. Itu masjid yang terbesar lah nanti yang akan dibangun oleh Johor Corporation yang akan menelan banjir hampir 28 juta. Dari segi lokasinya, ini masjid ini semua adalah di dalam kawasan yang mana Johor Corporation menjadi pemajunya. Dan inilah kaedah kita untuk menyediakan kemudahan kepada orang ramai setempat untuk aktiviti-aktiviti sedemikian rupa. Jadi apa yang kita susun hari ini kerjasama dengan pihak Felda, Majlis Perbandaran Pasir Gudang dan juga Corporation untuk menyediakan prasarana yang sesuai lah untuk aktiviti penyembelihan korban. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Korban dan Akikah Jacobs di Masjid An-Nur Pasir Gudang Johor. Program anjuran bersama Majlis Perbandaran Pasir Gudang MPPG dan Jawatan Kuasa Bersama Syarikat Felda ini disempurnakan secara bergotong royong bagi aktiviti melapah, membungkus dan mengagihkan daging korban tersebut. Program yang berlangsung dari 8.30 pagi hingga 12.30 hari dijayakan dengan pelibatan seramai 50 sukarelawan. Ini merupakan salah satu daripada 3 program korban yang diadakan selama 3 hari berturut-turut di rangkaian Masjid An-Nur Jacobs. Selama 3 hari tersebut, sejumlah 29 ekor lembu dan 3 ekor kambing dikorbankan hasil sumbangan ahli karya, MPPG, pihak Felda, masjid dan anggota kerja Jacobs. Dalam perkembangan lain, Johor Corporation Jacob kini sedang membuat persiapan bagi mengambil alih hak milik tanah bekas kem Tebrau untuk dibangunkan semula sebagai kawasan perumahan rakyat. Presiden dan Ketua Eksekutif Jacob, Datuk Kamaruzaman Abu Kasim berkata, setakat ini pihak Kementerian Pertahanan telah bersetuju dengan mengambil alih tanah seluas 380 ekar itu yang sekaligus dapat menyelesaikan pelbagai masalah di kawasan tersebut. Kita telah mendapat sokongan daripada pihak kerajaan negeri untuk membuat persiapan melaksanakan pengambilan balik tanah di kem Tebrau. Ini di peringkat persiapan memang kita bersetujulah satu kaedah untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang telah lama tak dapat diselesaikan di kawasan tersebut. Jadi apabila telah mendapat sokongan secara dasarnya daripada Kementerian Pertahanan yang Datuk Menteri Besar telah maklumkan bahawa Menteri Pertahanan telah juga secara dasarnya bersetuju kaedah penyelesaian tempat tersebut adalah melalui pengambilan balik tanah. Dan kawasan itu esok akan dikhaskan untuk tujuan perumahan rakyat negeri Johor. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Korban dan Akikah Jacobs di Masjid An-Nur Pasir Gudang Johor. Bekas kem Tebrau itu sebelum ini telah diswastakan, namun sehingga kini pihak yang sepatutnya memajukan tanah berkenaan tidak menjalankan sembarang pembangunan. Dengan pengambilan alih semula tanah tersebut, kerajaan negeri yakin dapat menyelesaikan masalah setinggan di kawasan berhampiran selain membina kawasan bercampur termasuk penyediaan rumah mampu milik. Kerajaan Negeri Johor memandang serius terhadap penyediaan pengangkutan awam yang efisien kepada rakyat di negeri ini. Justru sebuah unit pengangkutan awam telah ditubuhkan di setiap pihak berkuasa tempatan PBT bagi merangka pelan penyediaan pengangkutan awam yang diperlukan di setiap PBT yang terdapat di negeri ini. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin menerusi entry Facebook yang berkata, pelan berkenaan akan dijadikan rujukan oleh kerajaan pusat bagi meningkatkan sistem pengangkutan awam yang lebih cekap dengan mengambil kira keperluan dan kehendak masyarakat di kawasan PBT berkenaan.
Dalam pada itu, Datuk Muhammad Khalid berkata pengangkutan awam yang lemah akan menyebabkan rakyat terpaksa membeli kereta dan tidak melihat kepada kepentingan soal membeli rumah. Situasi ini sekaligus akan menyebabkan masalah kepada negara dan negeri untuk menyelesaikan isu perumahan apabila golongan muda lebih mengutamakan pemilikan kenderaan terlebih dahulu. Bot tempur CB204 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang hilang pagi semalam sudah ditemui dengan semua 7 anak kapalnya dilaporkan selamat. Panglima TLDM Tan Sri Abdul Aziz Jaafar memaklumkan perkara itu dalam laman Twitter beliau pada 6:10 petang semalam. Beliau berkata komander bot itu Lieutenant Azri Bakar membuat panggilan melalui radio untuk memaklumkan semua anak kapal CB204 itu selamat namun berada dalam keadaan lapar. Tan Sri Abdul Aziz dalam kenyataannya baru-baru ini berkata bot tempur itu berlayar dari pangkalan TLDM Kota Kinabalu pada 5 pagi Ahad sebelum terputus hubungan komunikasi radio dengan kapal pengiring KD Pos pada 11:15 pagi ketika dalam perjalanan ke Stesen 5 TLDM di terumbu layang-layang Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak melahirkan rasa syukur apabila bot tempur CB204 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang hilang pada pagi Ahad ditemui dengan semua 7 kru kapal yang selamat. Terdahulu, kedudukan bot tempur yang terputus hubungan dengan kapal pengiring KD Pos semasa dalam perjalanan ke Stesen 5 TLDM di terumbu layang-layang Sabah dilaporkan telah dikenal pasti. Datuk Seri Najib Tun Razak mengulas tentang pautan Twitter Panglima TLDM Tan Sri Abdul Aziz Jaafar mengenai penemuan tersebut. Bot tempur CB204 itu semalam dilaporkan terputus hubungan ketika dalam perjalanan ke gugusan Semarang Peninjau kira-kira pukul 1.05 petang. Ia dipercayai hilang dalam cuaca buruk di perairan Sabah dengan posisi terakhir bot tempur berkenaan adalah di kedudukan 20 batu nautika ke timur laut Pulau Mengalum. Kenaikan kos pengangkutan disebabkan pengurangan subsidi petrol dan diesel sebanyak 20 sen seliter berkuat kuasa 2 Oktober lepas tidak akan menyebabkan kenaikan harga barang secara mendadak. Presiden Persatuan Pengusaha Pengangkutan Lori Wilayah Utara Dato' Yusof Ismail berkata, kenaikan harga barang yang mendadak hanya boleh disebabkan oleh permintaan tinggi dan kekurangan bekalan sesuatu barangan. Memberikan contoh, Dato' Yusof berkata kenaikan kos pengangkutan 5% tahun lepas menyebabkan kos membawa barang menggunakan lori 1 tan dari Alor-Star Kedah ke Kuala Lumpur naik daripada RM50 kepada RM52.50. Beliau yang juga Presiden Persatuan Pengguna Kedah berkata, kenaikan harga minyak pada September tahun lepas tidak sepatutnya menyebabkan harga barang naik secara mendadak. Beliau turut meminta pihak peniaga supaya tidak menggunakan alasan kos pengangkutan untuk mengaut keuntungan secara tidak bertanggungjawab dengan situasi pengurangan subsidi minyak itu. Sekian edisi Buletin Selatan, teruskan menonton kami di www.tvselatan.com.my untuk paparan-paparan berita terkini. Salam takzim.